Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak cikgu dan para penonton yang dihormati sekalian, selamat kita bertemu lagi dalam rancangan Tilawatul Quranil Karim. Seperti biasa, jangan lupa anak-anak ya, kita menadah tangan membaca doa. Ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quranil Karim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah birahmatika ya arhamar rahimin. Kita telah pun dapat membaca suratul Bayyinah pada pelajaran yang lalu, dan kita telah membincangkan setengah daripada istilah huddab, tanda-tanda yang terdapat dalam huruf-huruf, di mana tanda-tanda ini mengeluarkan hukum-hukum tajwid yang berkenaan. Dan cikgu telah menerangkan juga bagaimana bunyi bahasa Arab dalam hukum tajwidnya. Hari ini kita beralih pula kepada satu surah yang baru, iaitu yang bernama Suratul Qadr. Cuba ikut semua apa namanya? Suratul Al-Qadr. Jadi sekarang sama-sama ikut bacaan cikgu dengan cara telaqi. Lihat bagaimana bunyi-bunyi huruf makhraj yang kita patut bunyikan dengan tepat yang dikehendaki, dan sifat-sifat huruf yang mesti kita tahu ya. Baik. Sekarang ikut cikgu baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Bunyikan zai, betul? Inna anzalna, zai bunyikan betul. Lagi sekali, cuba ikut. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. بإذن ربهم من كل أمر. بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. Itu dia ayat yang kita dapat baca. Surah apa nama tadi? Suratul Qadr. Baik, cuba kita dengar sekarang bacaan yang pertama sekali daripada Zahratul Lail. Mulakan bacaan yang anak ya. Kita dengar. Kalau ada kesilapan yang berlaku, kita tegur dibaca. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya. Cikgu nak tanya, kenapa panjangkan bunyi inna anzalna? Ini dipanjang anak ni. Inna. Kenapa anzalna? Dipanjangkan. Kenapa? Kerana ada baris panjang Di mana ada baris panjang? di atas huruf Di atas sini. Jadi artinya setiap kali kita dapat macam ni baris panjang ni, mesti dibaca dengan panjang. baik. Berapa harakat nak baca? 4 atau 5 harakat. 4 atau 5 harakat. 5 harakat. Tapi ingat anak, kadang-kadang ada juga yang dibaca tepat mesti dengan 6. 6. Ini namanya sebab dia ada 2 kalimah, inna 1 kalimah, hamzah 1 kalimah, maka dinamakan mad jaiz munfasil. Cuba ikut semua. Mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Sebab dia 2 Dua kali. kalimah. Inna 1, anzalna 1. Artinya dibaca panjang 4 dengan 5 ketika bacaan wasal. Tapi kalau kita berhenti pada inna, tak boleh baca sampai 4. Kita baca mesti 2. Inna. Tak boleh baca inna. Tak boleh. Inna. Pasal dia tidak bersambung. Ya? Kerana hamzah lain perkataan, inna lain perkataan. Ini namanya apa tadi? Mad jaiz. Kecuali kalau kita dapati macam satu kalimah kita dapat ja'ah, ini dia. Ini. Maka ketika ini dia boleh baca wasal pun boleh baca 4 5, waqaf pun boleh baca 4 dan bahkan ditambah 1 lagi boleh. Ketika waqaf dia baca 4, boleh baca 5, boleh baca 6. Ketika waqaf sebab hamzah di ujung kalimah. Ini 4, 5 dan 6. Kadang boleh baca 6. Namanya sebab hamzah dengan mad dia satu kalimah, kita namakan dia mad wajib muttasil. Cuba ikut semua. Mad wajib muttasil. Sebab hamzah dengan mad dalam satu Kalimah. Ada bacaan juga tanda macam ini, dia baca dengan 6 harakat. Bila? Kalau mad bertemu dengan sabdu dalam satu kalimah. Apa misalnya? Sekarang katalah kita ada baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, al-Fatihah ada dengar tak selalu? Ad-dallin. Itu dia nampak ya? Ini dia. Ini dalam satu kalimah. Ini ada mad. Ya, tengok ini dia. Sabdu dalam satu kalimah tengok. Tengok. Ini ketika ini mesti baca dengan 6 harakat. Boleh baca 4? Boleh baca 5? Boleh baca 7? Tak boleh. Mesti baca dengan 6. Macam mana nak kenal? Kita kata mad bertemu dengan sabdu dalam satu kalimah. Apa nama hukumnya? Namanya mad lazim kalimi. Cuba kata. Mad lazim kalimi. Dah kita tahu. Ada lagi satu. Bila? Ada juga tanda kalau kita baca terus kita boleh baca 4 dengan 5. Kalau kita waqaf langsung tak ada mad pula. Apa misalnya? Tengok ya. Selalu kita dapati dalam waw yang kecil ni dia ada begini atas. Atau yang terbalik ada begini atas. Apa misalnya? Katalah sekarang cikgu nak bagi. Apa kita nak bagi ya? Bihi illa. Dia tulis gini ya, bihi. Dia ada begini sini. Sini ada hamzah. Ya, illa. Kata macam ni. Ini dia. Kalau kita baca terus, boleh baca 4 dengan 5. Kalau kita waqaf berhenti, boleh panjang? Kita baca bih. Cuba kata. Wa ma yudillu bih. Ya. Kalau teruskan baru boleh 4 dengan 5. Wa ma yudillu bihi illa. Ini tanda macam ini atau waw baik atau ya begitu. Ini namanya mad silah tawilah. Cuba kata. Mad silah tawilah. Jadi 4 macam. Tanda panjang ni boleh jadi mad jaiz munfasil, boleh jadi mad wajib muttasil, boleh jadi mad lazim kalimi, akhirnya boleh jadi mad silah tawilah. Itu dia. Itu sebab dia baca dengan panjang tadi. Baik, teruskan bacaan ini anak. Ingat apa yang cikgu tulis tadi. Ya. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Dapat lagi satu mad sini. Ini apa mad apa namanya ni? Mad jaiz munfasil. Kalau kita berhenti berapa harakat? 2 harakat. 2 harakat. Baca terus 4 dengan 5. Ya, terus baca. Lailatul qadri khairum
min alfi syahr. Baik, ini cikgu nak tanya pula. Kenapa baca qad? Qad. Kenapa tak baca Lailatul Qadri saja? Qad ada bunyi apa tu? Kerana dia adalah huruf qalqalah. Huruf qalqalah. Apa arti qalqalah? Dia berdetak. Bunyi detakan. Berapa huruf qalqalah? Ingat tak? Ingat. Apa dia? Qaf, Qaf, ta, ta, ba, ba, jim, jim, dal. dal. Ingat anak semua. Huruf qalqalah ada 5. Kalau setiap kali dia mati, ada bunyi detakan. Kalau qaf, aqa. Kalau ta, atta. Kalau jim, aj. Lagi kalau ba, aba. Kalau dal, ada. Qaf, ta, ba, jim, dal. Itu ingat ya. Ada 5. Itu dia. Bacaan Nur Az-Zahrah Lail terdapat baca dan berikan jawab-jawapannya semua. Baik, cuba kita dengar pula bagaimana dengan Nur Faizah kita. Cuba baca. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم Ya. فيها Bi'id, cikgu tadi baca mula bi'izni tak tadi? بإذن ربهم من كل أمر سلام هي سلام هي حتى مطلع الفجر. Baik, nak tanya satu. Rabbihim, kenapa baca dengung tadi? Rabbihim min, kenapa baca dengan dengung? Kerana mim yang tidak bertanda bertemu dengan huruf yang bersabdu. Kerana mim tak bertanda bertemu dengan huruf yang Bersabdu. bersabdu. Jadi baca apa dah buat sekarang? Dengung dan sembunyi. Sembunyi. Dia kalau ada sabdu boleh kata sembunyi. Ini ya. Betul Rasul Naik? Salah kata dia. Artinya bacaan ini apa macam? Cuba. Minta ni Izzat. Apa bacaannya? Dimasukkan dan didengungkan. Dimasukkan dan didengungkan. Yang tak ada sabdu tu baru boleh sembunyi. Baik, namanya anak kalau hurufnya sama namanya idgham mutamasilain. Cuba ikut semua. Idgham Idgham mutamasilain. mutamasilain. Apabila satu huruf yang tanpa tanda jumpa satu huruf yang bersamaan, maka ada pula bersabdu, maka dimasukkan dan didengungkan. Kalau mim dengan nun saja. Kalau huruf yang lain tak ada dengung. Kalau ba sama ba tak ada dengung. Jim sama jim, macam idrib bi'asaka, jangan dengungkan. Yang boleh dengung hanya mim dengan apa? Dengan nun saja. Apa namanya hukumnya? Idgham mutamasilain. Jadi bukan sembunyi, dimasukkan. Itu dia. Kita nak cuba bagaimana diingat tak pelajaran kita. Baik, kita dengar Izzat pula baca pada mula inna anzalna. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. Kenapa dengung? Khairum. Kenapa dengung? Kerana baris dua yang berturut-turut bertemu dengan huruf yang bertanda sabdu. Kerana huruf baris dua yang berturut-turut bertemu dengan huruf yang bersabdu. Apa nak buat sekarang bacaan ini? Dimasukkan dan didengungkan. Dimasukkan dan didengungkan. Nama hukumnya anak dalam bahasa dalam tajwid, idgham ma'al ghunnah. Apa namanya? Idgham ma'al ghunnah. Masuk dan berdengung. Ingat semua. Lagi sekali cuba idgham ma'al Idgham ma'al ma'al ghunnah. Alhamdulillah. Baik. Cikgu nak tanya satu lagi. Min alfi syahrin. Kenapa tak dengungkan sebelah sini? Min alfi. Apa salah tak mendengung? Kenapa? Kerana huruf nun yang ada tanda kepala kha bertemu dengan huruf yang tiada tanda sabdu. Kerana huruf yang kepala kha pun cukup sudahlah ya. Kerana huruf kepala kha ada di atas nun. Artinya apa bacaan ni nak buat? Terang nyata tanpa dengung. Terang nyata tanpa dengung. Kalau kita jumpa satu huruf nun yang atasnya ada kepala kha, makna bacanya terang nyata tanpa dengung. Namanya izhar halqi. Cuba ikut semua. Izhar halqi. Jangan lupa. Izhar apa? Halqi.
tanda-tanda ni sudah mengeluarkan hukum tajwid tertentu. Baik, kita dengar bagaimana bacaan Luqman pula. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Nak tanya Luqman, kenapa dengung ni? Min kulli amr. Kenapa dengung kan? Kerana nun tidak bertanda bertemu dengan huruf tidak bersabdu. Tidak bersabdu. Ya, apa macam nak buat sekarang? Tak ada tanda, huruf nun tak ada bertanda, jumpa huruf tak bersabdu. Apa nak buat sekarang dalam bacaan? Masuk dan masuk. Masuk. Betul Izzat masuk? Ha. Bagaimana tahan? Masuk ke atau apa? Disembunyikan. Sembunyikan dan Dengungkan. dengungkan. Kalau bersabdu baru ada boleh masuk. Sudah kata cikgu dah katakan, dia tak ada sabdu, sembunyi. Kalau ada sabdu baru masuk. Apa kesan sabdu? Nak tanya. Kesannya ada dua. Apa dia? Satu, bunyi dua kali, Huruf itu berbunyi dua kali. Yang kedua, diidgham. dan dimasukkan. Mana idgham dimasukkan. Ini namanya anak kalau nun tanpa tanda kemudian bertemu huruf tanpa sabdu namanya ikhfa haqiqi. Apa namanya? Ikhfa hakiki. Berapa harakat baca? 2 harakat. 2 harakat. Ini segala tanda-tanda ini menunjukkan hukum tajwid semua. Baik, cuba Taha baca seterusnya. Satu lagi ayat akhir. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Lagi sekali betulkan? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kenapa tak mau dengungkan sini? Salamun hiya. Kenapa tak baca dengung sini? Kerana baris dua berturut-turut bertemu dengan Ada baris dua turut-turut sini. Mana ada baris turut-turut? Dia begini bukan turut-turut. Yang turut-turut macam ini. Ini turut-turut namanya. Ini begini. Ini apa namanya ni? Aizat, apa namanya? baris dua yang tidak sama. Baris sama yang tidak sama. Tidak. Baris katakan huruf waw yang atasnya ada Terbalik. terbalik. Maka bacaannya dengan apa? Apa nak baca? Terang nyata tanpa dengung. Terang nyata tanpa dengung. Itu dia. Bukan turut-turut. Sekali lagi cuba dengar bunyikan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu dia anak ya. Sudah kita bahaskan, kita dapat hukum-hukum tertentu kali dalam pelajaran kita. Baiklah, sekali lagi kita ikut biar betul bacaan dengan tepat lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. وما أدراك ما ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر بإذن ربهم
Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu dia anak-anak bacaan suratul Qadr. Kita dapat berbincang hukum-hukum tajwid yang terdapat dalam bacaan ini. Ini menjadi panduan kepada kita semua anak-anak ya. Baiklah. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Hingga bertemu anak-anak. Cikgu ucapkan selamat maju jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.